قال الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وبكم. وروى الإمام الشافعي. Jumpa tak? Muka surat 212. Hadis 460. Warawa meriwayatkan Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, moga-moga Allah merahmatinya, wa radiya anhu, fi kitabihi, di dalam kitabnya bi isnadihi, dengan sanadnya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Ibn Abbas, qala, berkata, tidak pernah habbat, bertiup, ar-rih, angin, illa, melainkan, jasa, melutut, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, di atas, rukbataihi, dua lututnya, wa qala, dan bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, wahai Allah, ij'alha, jadikanlah ni, Allahumma, wahai Allah, ij'alha, jadikanlah ni, angin tersebut, rahmatan, sebagai rahmat, wala, dan janganlah, taj'alha, jadikan angin tersebut, azaban, azab. Allahumma, wahai Allah, ij'alha, jadikanlah angin tersebut, riyahan, angin rahmat, wala, jangan, taj'alha, kamu jadikan angin tersebut rihan, Jadi daripada hadis ini dinyatakan bahawa apa saja yang berlaku di sekeliling kita ialah penzahiran perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala menzahirkan sesuatu perkara, maka hubungan kita dengan Allah ialah apa dia? Berdoa. Maksudnya semua yang Allah Taala buat di sekeliling kita ni supaya kita berhubung dengan dia. Berhubung dengan Allah Ta'ala ni, di peringkat awalnya dengan mengingati lah. Mengingati. Selepas kita mengingatinya, kita mencintainya. Selepas kita mencintai Allah, kita menzahirkanlah al-faqr, keperluan kepada Allah Ta'ala. Cuma nak menzahirkan keperluan tu dengan cara berdoa. Jadi kalau kita kaji seluruh pergerakan ataupun perbuatan kita sehari-harian, dia dipenuhi dengan doa. Nak tidur, baca doa. Nak bangun tidur, baca doa. Nak makan, masuk tandas, keluar tandas, semuanya dipenuhi dengan doa. Tapi doa ialah kemuncak ibadat. Sebelum nak berdoa, kena kenallah dulu Allah Ta'ala, siapa yang kita nak minta tadi. Lepas tu kena latihlah tidak menderhakai Allah yang kita nak doa.
Dan kita kena adalah kecintaan dan ketaatan, sebab kecintaan tu merujuk kepada ketaatan. Jadi kemuncak selepas kita meninggalkan maksiat, mengingati Allah, mentaati Allah. Jadi kemuncak ni ialah menzahirkan pergantungan. Allahus Samad, dia tempat bergantung. Jadi kita kena menzahirkan pergantungan, sentiasa berharap dengan cara berdoa. Okay, jadi sekarang ni yang dituntut ialah kita berdoa. Tapi masalah sekarang ni, manusia, kebanyakan kita ni, doa ialah sebagai bacaan hafazan. Ataupun doa tadi ialah sebagai rutin. Oh, lepas sembahyang kita kena doa. Lepas sembahyang kita berdoa. Jadi apabila amalan tadi dah diulang-ulang, dikhawatiri doa yang kita buat tanpa kesedaran. So doa tu lambang kepada apa? Rendah diri, meminta-minta. Maksudnya orang yang sombong ni, dia tak mau meminta-minta. Salah satu sifat orang sombong, minta bantuan orang pun tak mau. Minta orang tolong angkatkan barang pun tak mau. Nak minta tanya nama pun tak mau. Maksud ada orang, kawan ataupun dalam satu kumpulan, sebab tanya nama tu kan meminta soalan, bertanya. Jadi tu semua sifat sombong. Dia tak suka meminta-minta ni. Suruh minta sedekah lagi takkan minta lah. Suruh minta bantuan, mintakan bantuan untuk orang susah pun takkan buat. Dia kata, saya ni bukan kerja saya. Ini kerja orang lain. Saya tak boleh minta-minta ni, menjatuhkan maruah. Dia bukan menjatuhkan maruah, itu menjaga sombong. Jadi meminta tadi ialah lambang rendah diri. Tapi yang kita khawatiri ialah apa dia? Yang kita takutnya sebab dah terlampau minta sangat, dia selalu ulang. Pas sembahyang doa, macam tak minta pun sebenarnya. Ataupun doa kunut kan doa, tapi tak minta pun. Dan kita nak tengok kita sebenarnya minta ke ataupun tidak, tengoklah kita baca Fatihah. Baca Fatihah tu ialah doa, ihdinas sirat. Tapi masa tengah baca Fatihah tu, ada tak kita meminta? Kita baca saja, habis-habis amin. Itulah keadaan kesedaran tadi tak ada. Kesedaran meminta tu tak ada. Sebab yang nak diminta pun kita tak kenal, yang nak diminta pun kita tak ingat, yang nak diminta pun tadi kita tak taati. Macam mana kita nak minta daripada dia? Jadi Rasulullah SAW, dia nak ajar kepada kita, bila kita nak berdoa, cubalah kamu buat satu-satu pergerakan supaya kamu sedar kamu tu sedang meminta, merendahkan diri. Jadi Nabi buat apa dalam hadis ni? Dia melutut lah. Sebab kalau berdiri biasa ni semua orang dah biasa buat. Kita doa kunut pun kita berdiri. Kan doa banyak keadaan kita berdiri. Tapi nak bagi kita ada satu bentuk keadaan yang baru, bentuk pergerakan yang baru supaya kita sedar kita bukan minta ni kerana rutin. Kita bukan minta ni kerana ni wajib rukun semayang. Ini kita bukan minta kerana tiru orang. Jadi Nabi melutut supaya menzahirkan aku minta ni, ini betul-betul ni, ini bukan minta tiru, ini bukan minta hafal doa sekolah. Kan ini bukan minta kerana amalan harian. Tu faedah melutut tadi, supaya kita sedar pergerakan yang kita tengah buat ni, supaya kita sedar keadaan diri kita. Maka Nabi SAW, Ibn Abbas beritahu, tiada keadaan apabila bertiup angin melainkan Nabi akan berlutut di atas dua lututnya, waqala, dan bersabda, Allahumma ja'alha rahmatan, jadikanlah angin tersebut sebagai rahmat, wala taj'alha azaban, janganlah kamu jadikan angin tersebut sebagai azab. Maksudnya itu kita maklumlah, pertama sekali kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Apa saja yang berlaku di hadapan kita, hujan, panas, sejuk, jangan kita marah. Kan, hari panas, kita kata Allah Ta'ala jadikanlah perkara tersebut kebaikan. Mungkin ada sebab panas itu, mungkin nak bunuh makhluk-makhluk yang jahat ke, kan nak bunuh benda-benda tak elok ke, kita pun tak tahu apa hikmahnya. Cuma kita minta jadikanlah setiap yang berlaku tadi sebagai rahmat. Lepas tu kedua Nabi doa, jadikanlah dianya riyah. Riyah ni adalah lafaz jamak. Maksudnya merujuk kepada perkara 3 ke atas. Wala taj'alha rihan. Maksudnya janganlah jadikannya sebagai riyah, angin. Jadi doa Nabi ni disyarahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya Nabi dia minta riyah dengan lafaz jamak, angin, angin, angin. Tapi Nabi kata jangan kamu jadikan dia rihan sebagai satu angin. Jadi apa beza angin dengan lafaz jamak dengan angin dengan lafaz mufrad tadi? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi kitabihi ta'ala,
Inna arsalna, kami utuskan, alaihim, kepada kaum Ad, rihan, angin, sar-saran, yang amat sejuk. Jadi ini angin rahmat ke azab? Azab. Jadi Ibn Abbas nak bagi tahu, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang angin yang membawa azab, Allah Ta'ala gunakan lafaz tunggal, rihan, satu angin, sar-saran, yang amat sejuk. Yang amat sejuk. Contoh yang lain pula dalam surah Al-Qamar, arsalna, kami utuskan, alaihim, ke atas mereka, ar-riha, satu angin, al-aqim, yang tidak memberi manfaat. Jadi dalam Al-Quran ni ada beberapa lafaz angin yang merujuk kepada azab. Dan angin yang merujuk kepada azab, dia digunakan dengan lafaz tunggal, ar-riyah. Suatu bila angin datang, Nabi kata, wahai Allah Ta'ala, janganlah kamu jadikan dia ni sebagai angin azab, dengan lafaz tunggal tadi. Jadi kalau dia sebagai riyah, angin yang membawa keberkatan. Jadi ada dua bentuk angin yang wa arsalna alaihim ni pun kaum Ad juga. Dia merujuk kepada kaum yang sama. Jadi dalam tafsir dia maklumkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada kaum Ad. Kaum Ad ni adalah satu kaum yang ada kekuatan jasmani. Badan dia amat besar, badan dia amat kuat, dia boleh bengkokkan besi dengan tangan sini, dia boleh pegang batu, dia boleh angkat macam tu saja sebab dia amat kuat. Jadi disebabkan badan mereka yang amat kuat tadi, maka mereka menzalimi kumpulan manusia yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada mereka Nabi Hud supaya mereka tadi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan merendah dirilah. Ini salah satu punca kesombongan ialah kekuatan badan. Yang iblis tadi sombong dengan sebab ilmunya. Yang ada satu pula sombong dengan sebab kuasa, kan, Firaun. Yang Namrud sombong dengan sebab kaya. Jadi itu semua itu ialah sebab kesombongan manusia. Jadi Allah hantar Nabi-Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada mereka. Jadi mereka enggan tunduk kepada Allah. Jadi pertama sekali Allah hantar ar-rihal aqim, angin yang tidak mensenyawakan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya angin yang tidak menyebabkan tumbuh-tumbuhan tadi berpindah daripada benih jantan kepada benih betina. Jadi tumbuh-tumbuhan tidak berlaku. Jadi apabila Allah telah hantar rihal aqim ni, berlaku kemarau kepada kaum Ad selama 3 tahun. Maksudnya Allah telah balakan mereka dengan angin yang menyebabkan semua tumbuh-tumbuhan tak tumbuh. Jadi berlaku kemarau yang amat sangat. Dan apabila berlaku kemarau yang amat dahsyat tadi, diseru juga mereka supaya bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tetap enggan. Maksud mereka kata, kami ni kuat, kami bangsa yang kuat, kami ada badan yang besar, kami tak perlu kepada tunduk kepada Allah Subhanahu, dan mereka kekal menzalimi manusia. Itu takutnya. Maka setelah tu Allah telah hantar rihan sar-saran, angin yang amat sejuk. Dan angin rihan sar-saran ni, kalau diriwayatnya mengatakan dia angin yang datang daripada lapisan bumi keempat. Maksudnya dia datang keluar daripada lapisan bumi keempat, keluar dengan tanpa izin kerana terlampau marah. Dia masuk dalam diriwayat, dia bagi tahu angin yang bertiup ni semua ni dia ada timbangannya. Semua yang Allah telah lakukan, hujan dia ada timbangannya setahun berapa, angin timbangannya setahun berapa, semua tu ada timbangan ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua Allah telah buat kadarnya. Kecuali pada hari rihan sar-saran. Maksud angin tu keluar dan dia engkar arahan malaikat yang jaga dia. Maksud angin tadi dijaga oleh malaikat Al-Khazan tadi. Apabila dia marah sangat tadi, kan Allah Ta'ala nak menzahirkan kemurahannya, maka angin tadi keluar bukan banyak pun. Dia kata sebesar lubang, dia keluar tadi sebesar lubang hidung binat lembu je. Tapi apabila angin tadi keluar, dia menghancurkan kaum Ad ni, dia angkat kaum tersebut, jasad-jasadnya angkat ke langit, dia hempaskan semula ke bumi, kepalanya berkecai. Jadi tinggal jasad-jasad saja. Dan angin tadi kalau maksud dia keluar tadi tu, malaikat tadi kata, wahai Allah Ta'ala, angin ni sekiranya keluar, dia akan membinasakan timur dan barat. Amat menakutkan angin tersebut. Jadi apabila dah hancur kaum Ad tadi, Allah telah hantar burung
campakkan jasadnya ke dalam laut. Maka tinggal tempat tinggal saja, badan-badan semua tak ada. Jadi ni angin yang amat menakutkan, yang diistilahkan sebagai angin yang pertama sekali al-aqim, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan semua tak tumbuh. Termasuk dengan aqim ni menyebabkan hujan tak turun. Sebab hujan dia perlu kepada pembenihan. Pembenihan air, baru air tadi boleh turun. Tapi kalau rih al-aqim ni, wal'iyazbillah, yang datang, pertama hujan tak turun kan, tumbuh-tumbuhan tidak bersenyau, yang menyebabkan kesusahan, kemarau kepada manusia. Dan apabila Allah binasakan, dia hantar rihan sarsaran yang paling menakutkan, membinasakan. Maksudnya betapa degilnya puak-puak kaum Ad ni. Maksudnya apabila angin seksaan tadi nak datang, maksudnya dia ada 7 orang yang badan besar-besar ni, dia letak anak-anak ni dalam gua lah. Maksudnya lepas tu 7 orang ni beratur kat pintu gua. Dia rasa dengan dia beratur kat pintu gua ni jadi pendinding, dia akan jadi tembok benteng kepada angin yang nak membunuh ataupun menangkap keluarga mereka tadi. Jadi angin tadi datang, angkat seorang-seorang, hempaskan, angkat ke langit, bawa ke langit, hempaskan ke tanah, seorang-seorang mati bertebaran. Itu 2 angin yang menakutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu yang kita minta lindung. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami utuskan angin-angin lawaqih. Maksudnya mensenyawakan antara tumbuh-tumbuhan jantan dan betina. Inilah angin rahmat. Dan jadi apabila angin bertiup, maksudnya kita kena minta Allah Ta'ala jadikanlah dia angin rahmat. Sebab kalau tak ada angin ni mensenyawakan, maka pokok-pokok tak mau tumbuh. Kan, maksudnya kita nak tanam setiap inci tanah ni, mana kita lalu. Kita nak tanam setiap inci di hutan tadi, lalu kita nak tanam. Jadi semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di negara kita ni, yang menghijau ni, siapa yang tanam? Allah Subhanahu wa taala lah yang menanamnya. Dan Allah Ta'ala hantarkan angin tadi untuk menghantar biji-biji benih, taburkan ke seluruh kawasan supaya pokok tadi tumbuh. Wa qala subhanahu wa min ayatihi, setengah daripada tanda-tanda keagungan Allah, ay yursilar riyaha mubasyirat. Allah Ta'ala mengutuskan angin membawa berita gembira. Jadi ni yang Ibnu Abbas nak bagi tahu, lafaz ar-riyah dengan lafaz jamak dia merujuk kepada angin rahmat. Adapun lafaz ar-riyah kata tunggal tadi, dia merujuk kepada angin seksaan. Maka itu sebab Nabi doa, Allahumma ja'alha riyahan. Wahai Allah, jadikanlah dia angin rahmat. Wala taj'alha rihan, janganlah kamu jadikannya angin yang membawa azab. Wa dzakara Syafi'i, menyatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hadisan munqati'an, satu hadis yang ada terputus pada sanadnya, an rajulin, daripada seorang lelaki, annahu syaka, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqra, kefakiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kefakiran maknanya kurang harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka, boleh jadi kamu, tasubu, mencela, ar-riha, angin yang Allah Ta'ala utuskan. Macam mana boleh mencela tadi? Macam contohnya kita tengah susun barang, susun kain ke ataupun susun kertas ke, tiba-tiba datang angin, terbang. Jadi kita nak kata apa tu? Sepatutnya kena kata astaghfirullah, sebab dosa aku banyak dah jadi macam ni. Maksud kerja tak sempurna sebab dosa banyak. Yang paling menakutkan yang macam Imam Syafi'i ni kata, orang dia kata, waliyazbillah, dia kata celaka angin tersebut. Itulah ayat-ayat yang jangan dicakapkan. Tak guna angin ni kacau aku. Jadi ayat-ayat macam tu hendaklah kita elakkan daripada lidah kita, kerana kita memaki hamun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada kesannya. Kesan ialah apa dia? Al-faqra, kefakiran. Kerana angin membawa rahmat. Apabila kita halau angin tersebut, kita kata, kenapa datang ni? Kenapa ganggu ni? Kenapa menterbalikkan barang-barang aku ni? Kenapa merosakkan tanaman tumbuhan? Maka angin tadi tak datang. Apabila tak datang, rahmat Allah Ta'ala pun tak datang juga. Qala Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i rahimahullah, la yang bagi, tidak sepatutnya, li ahadin, bagi seseorang,
an yasubba, mencela ataupun memaki hamun, ar-riyah, angin. Fa innaha, kerana sesungguhnya angin tersebut, khalqun, satu makhluk, lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, muti'un, yang amat mentaati Allah. Maksudnya kalau angin tadi bawa rahmat pun dengan arahan daripada Allah. Dan kalau anginnya pergi hancurkan kaum Ad ke ataupun puting beliung tu pun dengan arahan daripada Allah juga. Bukannya angin tu suka-suka. Kan bukan angin tu datang dengan kehendak sendiri, kan pergi melancong ke sana ke sini. Bukan. Angin tu datang dengan arahan. Dan apabila kita marah kepada angin, kita sebenarnya marah kepada siapa? Marah kepada Allah yang memerintahkan angin tersebut. Sebab tu dia kata kat sini, angin ialah khalqun lillah, muti'un, yang amat mentaati. Itu sifat angin, takut kita yang tak taat. Angin tu tak ada, kita ni degil. Wa jundun, dan satu tentera, min ajnadihi, daripada tentera Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata satu tentera daripada tentera Allah. Tentera Allah yang lain apa dia? Air. Kan air yang menjadi sumber rahmat. Yang kita hidup dengan air, minum air sebagainya. Tapi sekiranya manusia tadi zalim, dia boleh bertukar menjadi niqmatan, seksaan. Dan satu-satu lagi tentera Allah ialah tanah. Tanah ni tempat kita nak hidup. Kita bercucuk tanam, kita berjalan, tiap-tiap kita belajar. Ni kan atas tanah. Kita duduk dalam kelas ni, duduk atas tanah. Kita buat rumah, tempat tinggal kita semua atas tanah. Kebun, kita berniaga, kita bekerja, semuanya di atas tanah. Tapi sekiranya tanah tadi marah, itu yang paling menakutkan. Dia boleh bergoncang, kan? Dia boleh terbelah, dia boleh terbalik dan seumpamanya. Dan yang keempat, salah satu tentera Allah yang orang lupakan ialah api. Kan api yang kita gunakan untuk masak, kan? Api yang kita gunakan untuk apa dia? Membakar barang-barang yang tak diperlukan. Api itu sekiranya Allah Ta'ala murka, dia boleh menjadi tentera Allah yang kita tak tahu. Jadi sebab tu dia kata kat sini, angin tu ialah jundun, satu tentera, min ajnadihi, daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ja'aluha, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan angin tersebut rahmatan, kerahmatan. Sama juga tanah ialah rahmat kepada kita, air rahmat kepada kita, angin rahmat kepada kita, api rahmat kepada kita. Sekiranya kita mintalah rahmat tadi, kan? Sekiranya kita beribadat menyembah Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, wa niqmatan, dan seksaan. Wal'iyazubillah, idza sya'a, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi kesimpulannya maknanya kita 24 jam berada di keliling tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikelilingi. Udara sentiasa dengan kita 24 jam, kita bernafas. Air sentiasa ada dalam badan kita. Tanah yang kita pijak-pijak tu jadi kita punya jasad. Api yang susah ada je dalam badan kita ni. Tenaga untuk yang memindahkan saraf, segala isyarat saraf tu semuanya pakai, dia panggil api lah, tapi sebenarnya benda tu juga. Jadi semua keempat unsur tersebut ada di dalam diri kita. Jadi tentera Allah tadi tu ada je dalam diri kita ni. Jadi kalau kita ada degil sikit, nanti ada satu tentera, dia kacau. Dah lenguh satu badan. Kan, nanti kan bila kita ada degil saja sikit, nanti tentera Allah pun datang. Maknanya saraf, maksudnya tentera api pun kacau. Maknanya dah tangan tak boleh bergerak, saraf tak boleh bergerak. Jadi jangan kita rasa, oh angin puting beliung tu yang menakutkan. Itu dekat luar, kan. Oh bahaya laut, air yang amat luas. Itu semua tentera di luar. Yang kita kena takutnya tentera Allah yang ada dalam diri kita, yang kita pakai 24 jam ni. Maksud udara tadi tu ialah salah satu tentera Allah. Kalau udara tadi tak masuk, tertekat, dia tak boleh masuk dekat paru-paru. Dia tak mau masuk. Allah Ta'ala tak bagi dia masuk. Serta-merta lah mati manusia. Jadi tu yang Imam Syafi'i nak bagi tahu. Hormatilah tentera-tentera Allah Ta'ala. Kan? Maksudnya jangan kita memaki hamunnya. Kita kena bersyukur lah. Bersyukur dekat badan kita ni ada tanah, kan? Badan kita ni ada air, api. Nak bersyukur tu buat apa dia? Sekurang-kurangnya baca lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekurang-kurangnya semahyang lah. Sekurang-kurangnya sujud lah. Kalau dalam zikir yang pagi tu dia kata, apa saja yang Allah kurniakan kepada kita, faminka wahdakala, semata-mata daripada Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru.
Dia suruh puji je. Maksudnya Allah Ta'ala bila dia dah bagi pada kita, yang dia minta daripada kita, pujilah dia. Agungkanlah dia dan rendah dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita minta lindunglah daripada tentera-tentera Allah yang menjadi siksaan tadi. Bahkan kita minta lah supaya dia tadi menjadi rahmat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Saya silap itu daripada diri saya sendiri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم احفظ شيخنا مرشدنا سيد الصباح والنزول صحة وعافية وسلامة وعافية دائمة وارزقنا جميعا أنوارهم علومه وخصنا أدمه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.